Israel ialah pengeluar senjata yang ke-8 terbesar di dunia. Namun, senjata terbaik mereka bukanlah kereta kebal Merkava, bukan juga jet F-161 Sufa atau Iron Dome kebanggaan mereka, tetapi satu senjata rahsia yang ramai masyarakat dunia tak menjangka, yang bernama kibbutz. Tujuan utama untuk kita singkap tabir rahsia kebijaksanaan bangsa kecil ini, namun mereka menguasai dunia. Okey, kita di kibbutz Degania. Salah satu kibbutz yang paling tua sekali di atas negara Israel ini. Ini dia kereta-kereta kibbutz yang mana mereka boleh ambil pick up kereta-kereta ini dan digunakan. That's not a problem. Here we have about 100 cars and we can take which car we want and we can drive wherever we want and we don't even have to pay for the gas. Di sini orang yang jadi tukang masak, yang jadi doktor, yang jadi doktor gigi, yang jadi tukang gunting rambut dan juga tukang kebun yang petik apple, petik cherry, semuanya mendapat gaji yang sama saja. Tapi pada asalnya dahulu gaji pun dia orang tak ambil. Kibbutz diasaskan pada tahun 1909 dan kibbutz ini dibuka pada tahun 1910. Ini dia kibbutz Degania. Berhampiran saja di sebelah kanan saya ialah Tasik Galilei. Semua ada di sini lengkap untuk setiap siapa saja yang nak membina kehidupan. Yang paling asas sekali, rumah, pendidikan, makanan. Yang tempat saya berhenti tadi tu, itulah dia punya central kitchen yang mana mereka akan makan di situ secara percuma. Dan ini adalah kibbutz yang memfokuskan kepada agriculture, sampaikan tanam pisang pun ada. Dan subur pula tu pisang dia, sehat-sehat. Dan juga mangga dia besar-besar, mangga Israel, tetapi pokok dia setinggi ini saja. Dan bunga dia banyak. Ini kehebatan kejuruteraan yang telah mereka lakukan. Yang mana kalau kita lihat di kiri kanan kita, dia memang very soothing. Dan ini communal living, yang mana setiap unit rumah tidak mempunyai kitchen selain just dry kitchen yang sikit-sikit nak buat sandwich macam tu adalah. Kitchennya semuanya centralized di satu kawasan dan setiap orang, anak-anak di sini semuanya makan di sana. Dan di sini, ini kibbutz yang setiap keluarga di sini mempunyai anak antara 10 ke 16 orang. Kalau antara kibbutz ini nak berjalan semua dengan cukup hanya sekadar dengan basikal. Good morning. Good morning. Untuk menjadi warga kibbutz, satu, anda mengasaskannya, awak juga layak menjadi warga kibbutz sekiranya awak lahir sebagai anak Yahudi. Dan satu lagi, sekiranya anda berkahwin dengan salah seorang daripada anak-anak Israel ini, tetapi ada 2 tahun probation yang mana anda dilihat sama ada kibbutz menyukai anda ataupun tak. Kalau dia tak suka kita, walaupun dah kahwin dengan anak mereka, jadi kita tak boleh juga jadi the members of kibbutz. Kibbutz ialah tempat untuk mereka membina manusianya. Sebelah kanan saya sekarang ni ialah community center. Community center dia ni ada dia punya kedai makan, restoran yang mana orang luar perlu membayar, tetapi mereka yang berada di kibbutz ataupun kibbutz members tidak perlu membayarnya. Dan bayangkan kawasan ini di kawasan yang tandus, tetapi kita lihat sangat subur, rumputnya hijau. Dan ni pokok kurma yang ada teknologi. Saya tak tahu dia ada pasang macam peranti dekat atas pokok kurma tu untuk pembajaan secara automatik. Dan juga ini community center dia, ada tempat makan, tempat belajar sekolah. Hari ini kita nampak macam sunyi saja kibbutz Degania ini kerana hari ini adalah hari perayaan Passover. Okey, sekarang ini kalau kita lihat di sini, satu yang menariknya juga, budak-budak dekat sini bukannya sekolah macam sekolah biasa-biasa yang ada di classroom, ada whiteboard. Itu pun ada juga, tetapi itu sikit saja. Di sini persekolahannya 24 hours, 7 days a week, tidak ada cuti. Dan memang tidak ada cuti kerana mereka pastikan walaupun mereka berada di dalam kediaman, mereka juga belajar. Dan juga pembelajaran secara realistik. Lagi satu, budak umur 2 tahun yang baru lepas cerai susu sudah
pergi ke kebun-kebun untuk berkebun. Kibbutz tidak memerlukan penarafan pendidikan dunia. Malah, cara pendidikan mereka ini mirip apa yang dilakukan oleh Ahlus Suffah semasa zaman keberadaan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ironinya, ketika kita berkiblatkan pendidikan Barat, Israel memandang pendidikan cara Islam yang telah kita lupakan. Lagi membingungkan, sebuah bangsa yang menjadi teknologi powerhouse dunia tidak memberikan kanak-kanak mereka telefon bimbit. Malah, tablet atau komputer juga tidak diberikan pada awal usia. Maka anak-anak kibbutz ini terlahir dengan kemahiran komunikasi yang hebat dan kebijaksanaan realistik dengan permainan sebenar semasa awal usianya. Kibbutz mengamalkan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan di lapangan. Dengan cara ini, 270 buah kibbutz di Israel menjana pendapatan sebanyak 43 bilion ringgit setiap tahun bagi negara Israel. Penghasilan pertaniannya pula menyumbang 40% pengeluaran negara Israel yang dikenali sebagai agroteknologi powerhouse global. Mereka akan datang bawa basikal mereka ke sini, park basikal di sini dan kemudian ambil kunci drive mana-mana kereta yang mereka perlukan. Kalau nak perlu 4-wheel drive, ada 4-wheel drive. Kalau nak pergi pasar, ada kereta nak pergi pasar. Kalau nak pergi, sebenarnya pasar pun mereka dah ada kat sini, tak payah nak pergi pasar. Semuanya adalah self-sustain community dalam kibbutz ni. Dan di Israel saja ada 270 lebih buah kibbutz. Dan setiap mereka yang berkahwin akan diberikan satu unit rumah. Tak perlu nak beli rumah, hutang, ribat-ribat semua tu tak perlu. Akan ada unit. Dan beranaklah ramai-ramai mana pun, lagi beranak ramai, mereka lagi suka. Ada ketika masyarakat British dan juga masyarakat dunia yang belajar untuk mendapatkan segulung ijazah master dan juga PhD di Oxford University. Dan setelah kita balik membawa scroll itu dan bergelar doktor, kita kena ingat ada orang yang membeli research itu dan kemudian mereka melaksanakan research-research itu di sini sehingga tanah yang gersang juga boleh ditukar dengan good irrigation system menjadi kawasan yang sangat subur dan ditumbuhi pokok-pokok yang besar. Kalau kita lihat, ini juga adalah antara bangunan-bangunan yang awal. Setiap warga kibbutz bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira imbuhan kerana mereka lakukan semuanya kerana doktrin perjuangan Zionisme dalam pembukaan negara Israel. Apa pendidikan yang ada dekat sini tak dinampakkan bagaimana pendidikan sekular macam biasa kita lihat di dalam sekolah-sekolah biasa. Nombor satu yang ditekankan ialah agama mereka. Setiap budak-budak dia yang lahir di kibbutz, yang dibesarkan di kibbutz akan mengetahui kenapa mereka hidup di atas muka bumi ini. Purpose of life itu nombor satu. Kemudian mereka dibakarkan dengan sentimen Holocaust yang dipaparkan pada mereka. Inilah bapa kamu, inilah mak kamu, inilah moyang kamu yang dibunuh, yang disembelih. Dan juga mereka ceritakan peristiwa-peristiwa pengusiran yang banyak sekali yang dirasai oleh orang-orang Yahudi. Pendidikan yang ada di sini bukannya pendidikan yang macam biasa-biasa yang kita lihat di sekolah-sekolah, hatta di sekolah-sekolah international. Pendidikan di sini adalah pendidikan yang realistik. Budak-budak pergi petik buah, bekerja, kecil-kecil umur 1 tahun, 2 tahun, yang mana yang dah pandai berjalan, bertatih semua tu dah mula pergi ke kebun, dah mula membantu ibu bapa, dan ini tidak dikatakan sebagai child labour, tetapi ini ialah pendidikan mereka. Kalau dekat Malaysia dah kena child labour. Di sini umur 12 tahun, anak-anak di sini standard dia umur 12 tahun sudah mampu untuk mencipta, memimpin dan juga at least dah matang untuk membina rumah tangga. Kahwin awal, beranak awal, tak ada masalah, ini tempatnya. Tak ada masalah kita nak kahwin awal kerana tempat disediakan. Kamu kahwin saja, rumah dah ada disediakan. Kamu dah ada anak saja, tempat anak, pendidikan anak, makan anak, semua disediakan di sini.
kerja saja. Setiap orang memenuhi ekosistem, dan pembangunan di kibbutz ialah satu pembangunan ekosistem yang lengkap. Mereka mempromosikan kehidupan kooperatif berbanding kompetitif. Mereka meletakkan nilai kerjasama lebih daripada persaingan. Sebab itu sama ada doktor ke, tukang kebun ke, semuanya mempunyai skop tugasan yang sama, iaitu membangunkan komuniti Israel di dalam kibbutz ini. Dan berapa ramai Perdana Menteri seperti Ariel Sharon dan Ehud Barak sebenarnya berasal dari kibbutz. Pendidikan di kibbutz merangsang keupayaan berfikir berbanding pendidikan akademik. Apa yang ditiru oleh kibbutz dari Ahlus Sufah? Pembangunan secara komunal. Dalam Islam, ia dipanggil jemaah.